Okay, so saya akan share saya punya screen. Akan share saya punya screen. Boleh nampak kan screen kan? Okay, so sebelum kita mula saya nak minta semua update sistem kepada yang latest version. So untuk update tu kita pergi ke setting, masuk ke sistem, kemudian pergi ke setting sini. Kemudian pergi ke update lah, sekarang saya pakai demo unit ni, demo ni laundry.work75.com. So saya pun update juga demo version ni. Tunggu sekejap. Okey, kemudian kita hari ni yang saya akan share pasal lebih kepada penggunaan sistem lah, pasal nak promote macam mana nak pastikan customer tahu kita ada sistem booking ni. Yang tu cerita lain, yang tu panjang cerita tu, yang sama ada boleh buat dekat Facebook ataupun WhatsApp group, Facebook group Facebook, ataupun Facebook ads, dan juga WhatsApp bot message pun boleh juga, ataupun yang banyak yang orang termiss out adalah Google My Business lah. Google My Business ni untuk local business, macam Dobi ni dikira sebagai local business lah. Adalah sangat penting untuk pakai Google My Business. So saya tak sure kalau tuan-puan ada account Google My Business tu. Kalau tak ada tu boleh buat lah. Boleh buat dengan segera, sebabnya memang penting benda tu. Contohnya saya check siapa. Ini macam wash UV laundry kita Google dulu. Kenapa nak perlu ada Google My Business tu? Sebabnya kalau Facebook tu adalah tempat untuk, kalau orang tu dah tahu kita punya business, dia follow, dia akan nampak lah kita punya business. Tapi kalau dia nak cari tu, biasanya orang tak cari dekat Facebook, orang cari dekat Google. Bila cari dekat Google, so itulah pentingnya kita ada account Google My Business lah. Contohnya dekat sebelah ni, dia keluar. Ni saya buat carian macam ni adalah wash me laundry, atau kalau saya buat carian laundry near me kan. Kalau kita buka dekat phone, bila kita search pasal laundry ke dry cleaning Dobi ke, dia akan tunjuk local business lah. Sebabnya Google tahu kita tu tengah cari pakai phone, dan kita tengah cari servis lah. So dia akan suggest lah, akan keluar something like this lah. Ni kalau satu. Lepas tu kemudian saya nak minta take note juga contohnya macam dekat sini dekat sini contohnya macam wash house ni, dekat atas ni. Sebenarnya dekat atas ni kita panggil result daripada Google Map lah. Yang ni adalah Google My Business lah. Masing-masing ada account tak Google My Business? Puan Zai ada ke account Google My Business? Ada kan? Ada. By Drive ada. Cik Faris ada ke account Google My Business? Tak sure ada ke tak. Saya tak ada ke. Kalau tak ada tu boleh Google cari. Dia punya nama dia macam ni. Nama dia Google My Business. Boleh check lah macam mana nak buat account untuk ni. Supaya fungsi dia adalah supaya business kita keluar dekat Google Map lah. Okay. Tapi cuba search Sophie Laundry jap. Apa ni? Ada tak saya? Ni ada ni, cumanya
Cumanya belum claim. Kalau saya buka ni ada Sophie Laundry ni, maksudnya dah ada orang tanda lah wujudnya Sophie Laundry. Cumanya bila dia tulis ni own this business, ni maksudnya belum tak ada orang claim lagi. So Cik Faris boleh claim lah, claim business ni. Tekan sini dia akan ada authorization, dia akan call kepada nombor ni untuk kasih verification code. Kalau sama dengan apa yang dia call, dia boleh kawal account ni. Alright. Okay. So bila kita pakai Google My Business tu, ada tempat untuk kita letak kita punya website lah. So dekat situ nanti kita akan letak kita punya mini website. Okay. Sekejap saya balik kepada Laundry Naomi ni. Saya nak tunjuk apa yang kita panggil sebagai URL dan juga dia punya description. Okay. Kalau kita tengok dekat bawah ni, contohnya yang ni washinglaundry.com delivery. Lepas tu yang tulisan biru ni kita panggil dia punya ni title. Kita panggil dia title, tajuk page lah, title. Lepas tu yang bawah ni adalah dia punya description. Okay, so ni antara benda yang penting lah. Penting kena ada dalam setiap web page yang kita nak bagi tahu ke orang lah, bagi kita nak promote. Itu sedikit sebanyak macam mana nak nak dapatkan customer daripada Google lah. Kalau pasal social media tu, biasanya yang tu yang secara basicnya kita just share je lah, share buat atau membuat promosi, lepas tu kita share dalam kita punya page dan grup kawasan setempat, ataupun kalau kita ada WhatsApp grup kawasan setempat ataupun grup taman ke, kita boleh juga berlaku kat sana dan sebagainya lah. Tapi jangan spam banyak sangat, nanti kat orang block lah ataupun orang kasih warning kan. Okay, so kemudian macam mana kita nak buat supaya kita ada mini website lah, mini website yang kita fikir tak nak nampak cikas sangat, kita nak dia nampak proper lah, kita nak nampak proper dan dia menarik untuk dilihat walaupun dekat handphone. Untuk tu saya balik kepada sistem ni. So yang ni yang saya share dekat skrin ni sekarang ni adalah demo ni, website demo ni, which is laundry.wordsanify.com. So dia nampak macam mana. Yang ni semua saya memang buat daripada sistem sepenuhnya lah ni. Dia kita generate daripada sistem tu sendiri lah. Ni tapi kebanyakan orang dia akan tengok melalui handphone lah, jadinya view dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang kecil macam ni lah. So iPhone X lebih kurang macam ni lah. Okay, tapi kalau yang paling simple sekali kita boleh buat adalah tak payah pun yang atas-atas ni, terus je kepada item, tak payah pun yang ada ada testimoni, sebabnya nak design ni mungkin ambil masa juga. Tapi yang paling simple sekali kita nak design terus kepada harga, senarai harga terus ataupun servis terus lah, maksudnya terus kepada section prices ni. So kemudian dekat mana pasal maklumat pasal kedai kita lah, itu yang paling simple lah. Lepas tu kalau ada masa lebih sikit, kita boleh design lah pasal dapatkan tulis testimoni customer. Lepas tu kita punya servis, apakah beza servis kita dengan orang lain dan sebagainya lah. Tapi yang paling penting sekali adalah kita perlukan ada dekat depan ni ada gambar-gambar item lah yang customer boleh klik dan dia boleh pilih barang. Okay, saya tunjuk So customer boleh klik, tapi dia macam minat pasal ada cleaning suit 2 piece ni. So dia tekan add, dia pilih dia nak berapa, tekan add, kemudian edit to cart. Ni WhatsApp tu. Dia boleh juga pilih barang-barang lain. Lepas tu kalau dia punya juga ada nak gosok baju ataupun jaket lah lagi satu. Lepas tu dia tekan dekat sini, tekan check out. Boleh masukkan nama customer tu lah, nama customer tu dan tekan confirm. Kalau customer tu dah memang wujud dekat dalam sistem Adobe kita, dia akan keluar macam ni lah. Customer tu dah wujud ada kat itu anda. Kalau betul tekan continue. Dan customer akan dapat macam ni. So bila customer tekan OK ni,
dia akan terus hantar, customer tu akan terus hantar WhatsApp kepada kita cakapnya dia dah buat order. So teks lebih kurang macam ni lah. Hi My Laundry, My Laundry ni adalah brandnya. Hi My Laundry, saya dah buat order baru tadi. Order detail tu adalah seperti link berikutnya. Saya akan bayar RM52 biar yang ni pun boleh kita boleh customizekan ni. So bila kita dapat message ni, kita tahulah dah ada order daripada customer lah. So apa yang kita buat bila kita dapat message ni, kita tekan sini. Tekan link tu. So lepas tu kita pergi ke tekan butang hitam kat sini kalau perasan nampak sini lah, butang hitam ni purchase summary. Lepas tu kita tekan butang hijau ni, convert to order dekat belah kanan bawah ni, convert to order. Dan kalau semua okey, tekan check out. Dan dia belum bayar lagi, tekan pay later. Lepas tu habis lah. Lepas tu kita boleh WhatsApp dia cakap kita dah terima order dia. So tekan butang WhatsApp dekat sini lagi sekali. So kita message dia balik lah bahawa kita dah terima dia punya order. Okay. So nanti kita boleh arrange, tengok kita punya jadual delivery dan ambil barang dia. Lepas tu siapkan balik dan bila dah siap hantar dia balik lah. Okay. So sekarang ni macam mana nak buat supaya bisnes kita ada function yang macam saya tunjukkan tadi. Caranya adalah first sekali setting dia ada dekat beberapa setting lah. Okay. First sekali kita pergi dekat setting. Tu sebelum tu kita nak masukkan banyak beberapa gambar dekat dalam sistem ni. Kita perlu authorize Google account. Untuk buat tu pergi ke setting, betul dalam kotak kuning ni, logs and more, pergi ke device settings. Dan tekan, kalau belum authorize, akan ada dekat sini G authorize. Kena tekan situ dulu untuk buat G authorization. Lepas tu baru kita boleh upload gambar ke dalam sistem. Kenapa nak kena ada pakai G authorize? Sebabnya sistem ni dia tak simpan, sistem Worksanify ni tak simpan data gambar ataupun file ke dalam sistem, ke dalam cloud server kami. Dia sebaliknya simpan di Google account pengguna itu sendiri. Itu supaya dia tak makan banyak bandwidth lah, so that kami boleh buat jadi murah lah sistem tu, tak mahal sangat lah. Okay. So seterusnya kita pergi ke setting. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ni, atau saya pergi laju sangat, just boleh terus mencelah je lah, sebabnya saya akan just explain saja. Nanti kalau ada lepas satu bahagian saya akan tanya lah kalau ada soalan ke macam mana ke. Okay, kemudian yang kedua adalah kita nak pastikan price list kita tu menarik lah, maksudnya ada gambar, tak adalah semuanya ada tulisan semata-mata lah. Untuk masukkan gambar dalam price list, kita pergi ke price list. Kemudian tekan edit. Lepas tu dalam ni semua dah ada gambar pula. Saya tengok dah. I think tak ada gambar juga. Okay, contohnya saya ambil item ni lah, dress long ni, robe or jubah. Dress long. Robe or jubah ni, saya tekan sini. Dan upload gambar ni, saya tekan dekat butang upload warna biru, dia akan keluar macam ni lah. Tapi dengan syarat kita dah buat yang tadi yang saya cakap dekat setting, devices, lepas tu dekat G authorize tu. So nak masukkan gambar, tekan dekat browse. Kita masukkan gambar lah, katakanlah saya masukkan gambar apa lah. Tekanlah gambar ni lah, gambar ni shirt boleh lah masukkan gambar, kemudian tekan upload. Kita tunggu sekejap, dia akan keluar gambar tu lah, gambarnya. Okay, macam ni. So kalau okey, tekan confirm lah, Lepas tu kalau kita dalam contohnya macam Adobe kan ada banyak sangat item kan.
mungkin ada setengah barang tu yang kita nak pilih supaya dia keluar dekat, supaya dia jadi keluar dekat paparan utama lah. Maksudnya bila customer pergi dekat kita punya website tu, dia akan terus nampak barang tu. Yang tu kita dekat belah kiri atas ni ada bawah available ni, dia ada pilih sini feature. Yang ni tekanlah pilih feature. Kalau kita pilih feature ni, dia akan buatkan item ni keluar dekat depan sekali bila customer dah pergi dekat booking form kita lah. So, jadi saya tekan confirm. So, kalau kita dah buat macam tu, nanti bila dah ada semua gambar, yang tak ada gambar tu biasanya kita tak payah buat feature kan. Contoh macam dress medium ni kan, tak ada gambar, kita tak payahlah buat feature supaya dia tak keluar dekat depan kan. Tengoklah kat yang mana yang tak ni, kita buat dia tak feature lah, yang mana yang tak ada gambar. Okay, kemudian kalau presis tu dah okay, dan kita pergi ke setting. Untuk kita sekarang nak set rupa tema website kita. Untuk itu saya pergi ke general settings. Kemudian saya pergi ke mini site. Kemudian kalau tengok dekat sini, dia ada sekarang ni contohnya macam yang enable mini site ni adalah kita buat yes lah supaya kita enable mini site tu wujud lah. Lepas tu yang sini adalah logo in header. Logo in header ni yang saya terus tunjuk lah. Logo in header. Mana kat situ? Sekarang kalau tengok dekat belah kiri atas ni, tak ada logo ni. Dia hanya ada brand saja. Brand ni adalah brand My Laundry lah. So untuk tu saya tekan dekat sini, saya tekan logo in header. Kalau saya tekan yes ni, dia akan keluar lah dekat sini, dia akan keluar, saya refresh. Dia akan keluar logo sini lah, logo ni. Okay. So logo in header. Lepas tu, ni brand in header. Kalau saya buat yes ni, dia akan keluar. Ini lah brand in header. Kalau saya buat no, dia akan hilang lah, dia akan hilang. Tak adalah logo, tak ada nama brand tu. Ini saya buat yes je. So title ni tadi yang saya sebut tadi dekat bila carian Google tu. Tadi dekat sini yang kita cakap pasal title ni kan. Title ni dekat sini tadi lah title tu. So ni kosong ni boleh kena taruh lah ni. Taruh, contohnya saya copy je ni. Wash your laundry ni. Okay. Saya buh je sini title ni. Lepas tu header color. Header color pula adalah warna ni lah, warna tema ni. Warna tema ni dan juga butang-butang yang ada. Sebenarnya butang-butang ni kan. Saya tekan ni butang ni. Dan juga ni apa ni, butang terms and condition ni lah. Semuanya color, ikut color tu lah. Kalau nak tukar ni, saya pergi sini, saya tukar. Contohnya saya buat color biru muda. Biru muda. Ada lah biru muda. Color saya buat color gelap. Biru gelap. So dia akan terus berubah lah. So yang ni boleh tukar ikut tema Adobe masing-masing lah. Contohnya saya tukar tadi, dia terus tukar lah. Dia terus tukar ikut background jadi biru muda. Lepas tu tulisan pun jadi color purple gelap yang saya pilih tadi. Kalau kita tengok butang-butang yang ada pun sama juga. Tengok butang yang ada. So butang pun sama, dia ikut tema jugalah. Tema yang ada juga. Kemudian yang lain ni pasal Google Analytics tracking ni, yang ni boleh kita boleh cerita kemudian lah, sebab yang ni pasal Google Analytics ni panjang juga dia punya subjek dia. Sama juga dengan Facebook Pixel ID. Kalau biasa pakai Pixel ID, bila kita buat Pixel ID tu, Facebook untuk kita track siapa yang datang ke
Untuk kita retargeting siapa yang tak datang ke kita punya website tu, kita boleh pakai Facebook Page ID dekat sini lah. Apa dah. Lepas tu Facebook Page ID ni pula adalah untuk Messenger supaya keluar Messenger dekat sini, dekat sini Kat belah kiri bawah ni ada butang Messenger ni untuk customer chat lah, chat dengan kita. So function tu dekat sini lah. Masukkan Facebook Page ID kita kat situ. Lepas kita kena whitelist sikit dekat Facebook setting, dia akan keluar dekat situ. Kenapa nak pakai Facebook Page ID? Sebabnya adalah kalau pakai WhatsApp tu kadang-kadang kalau kita biar staff yang jaga handphone WhatsApp tu, kadang-kadang dia tak reply ataupun dia tak tengok sangat lah. Tapi kalau Facebook Messenger ni, kita orang lain, banyak lagi team kita yang lain lah yang boleh dapat notifikasi setiap kali ada customer message ikut Facebook Messenger. So banyak lagi orang yang boleh reply lah, bukan hanya seorang sajalah. So WhatsApp number ni, kat bawah ni ada WhatsApp number kan. WhatsApp number ni kalau kita taruh WhatsApp number kita dekat sini, so WhatsApp yang orang yang akan terima WhatsApp bila customer tekan dekat butang WhatsApp ni, dia akan pergi ke nombor yang tertera dekat setting tadi lah. Okay. Kemudian ni description for SEO ni adalah yang keluar dekat bawah ni lah. Bawah ni kan, Kota Damansara Fox ni contohnya dekat bawah ni kan. Yang ni akan keluar dekat sana. So saya copy je sini, saya taruh sini lah. Okay. Okay. Saya pergi laju juga saya rasa macam, tapi tak apa, saya pergi dulu. Nanti kalau ada soalan boleh tanya jugalah, ataupun kalau ada nak terus ada idea nak tanya apa, just boleh terus tanya saya terus. Kemudian lepas dekat minisat ni, kita balik ke booking balik, atas ni booking. Booking ni kalau dekat atas ni ada 2 email ni, notification email ni untuk kalau setiap kali customer dapat customer buat order, email ni akan dapat terima satu email notifikasi cakap ada customer dah buat satu order lah. Lepas tu email tu akan appear seolah-olah dihantar oleh email yang ni, oleh setting yang email send as ni. Kemudian kalau tadi kan saya cakap boleh custom message kan, hari tu BioDry ada minta juga function ni untuk custom message ni. So sekarang ni dah boleh buat custom lah. Custom tu dekat sini ada dekat setting. Lepas tu booking sini. Dekat sini ada ni WhatsApp notification message ni, boleh buat custom lah. Mungkin nak buat dalam bahasa Melayu, boleh tukar sini. Hi, boleh buat salam sejahtera brand, I am name. Boleh buat macam ni. Ni kalau nak buat dia tak penyek macam ni kan macam satu barisan tak lawas sangat kan. Kita boleh tekan situ, tekan shift, kita tekan enter lah supaya dia pergi barisan seterusnya lah. Okay. Kemudian ni WhatsApp notification number ni untuk terima booking. Kalau bila customer buat booking akan dapat notifikasi dekat dalam sini lah, dekat nombor ni, nombor yang tertera sini. Lepas tu yang lain default booking account. Okay. Dekat sini ada default booking account. Banyak juga orang yang tak perasan benda ni. Katakanlah kita nak buat press list untuk booking tu berbeza daripada press list customer walk in. Kalau nak buat macam tu kita boleh tukar lah ni, kita boleh tukar default booking account ni, kita taruh account lain. Supaya nanti kita boleh buat press list yang berbeza lah untuk customer yang booking online. Lepas tu dekat bawah ni, lepas tu lagi satu yang saya nak highlight dia pasal off day ni. Katakanlah kita cuti hari Ahad, kita tulis hari Ahad lah, Sunday. Kalau kita memang buka je setiap hari, potong supaya dia tak ada apalah. Tapi sebagai contohnya saya buat cuti 2 hari, saya buat contohnya cuti 2 hari, Friday dengan Sunday. Saya kena separate by comma. Lepas tu
Yang lagi satu ni, kalau kita buat ada charge untuk delivery, kita pilih dekat pilih kategori delivery tu dekat sini. Contohnya dekat sini dia akan tunjukkan semua kategori yang ada dekat kita punya price list. Tak ada lagi delivery. Okay, saya buat satu item delivery. Saya buat kategori delivery. Lagi saya buat satu. Kalau customer tu nak option for no delivery. Yang ni kalau customer tu nak hantar sini lah. Mungkin kalau Adobe dia bukan self pick up lah. Dia kita panggil self visit shop lah. Yang dekat sini dekat delivery explanation ni akan terangkan, yang akan cakap pasal bila customer nak pilih barang, nak pilih delivery tu, dia akan explain sikit lah pasal delivery ni macam mana lah. Alright, lepas tu yang lain tak ada sangat apa lah. Yang lain saya rasa boleh skip dulu, tak ada sangat yang penting. Dan tadi saya baru buat satu kategori baru, delivery. Delivery ni tak ada lagi dia punya kategori. Saya buat dulu sekejap sekejap. Ini saya buat new sales delivery. Ini paling jaya. Ceras. Kita lancaran grafik 15. Okay. Kemudian so setting tu dah siap dekat general setting. Lepas tu lagi satu nak buat dekat nak buat kita ni website tu lah. Nak buat dekat website tu kita pergi dekat mini site. Kita pergi kat mini site sini. Dia akan tunjukkan section yang ada lah. So, sekarang ni ada section laundry pickup, ada section testimoni, lepas tu ada section pricing dan sebagainya, dan konteks bawah sekali lah. Untuk tambah section boleh pergi bawah sekali ni, pergi tekan butang add ni, butang add. Lepas tu dekat enable ni pilih yes. Position ni kalau baru buat dia akan tulis satu sini, so biar je lah satu. Tapi kalau ni saya nak slot in dekat tengah-tengah section yang lain, tadi saya nak masukkan ke posisi nombor 3. So title ni, kalau kita taruh title ni dia akan keluar sebagai satu menu lah. Contohnya menu tu menu menu kat atas ni, offers, laundry pickup, testimoni, pricing, contact us ni. Kalau saya tulis dekat sini satu title, dia akan keluar sebagai menu dekat atas lah. Kalau saya tak nak section tu ada, tak nak section yang saya nak buat ni ada menu tu sendiri, saya biarkan kosong saja. So saya tekan confirm lah. Confirm. Okay. Dia nak buat, saya nak masukkan title lah, saya nak masukkan pasal hand wash dekat sini, yang dekat saya punya section ni. So saya pergi kat template ni, tekan template. Yang choose template, katakanlah saya buat sini item and category. Lepas tu header ni saya tulis lah, contohnya saya tulis hand wash. Lepas tu saya cakaplah sikit pasal hand wash ni. Saya cakap hand wash ni be carefully fragile garments delicate detergents and air dry afterwards. Sampai dah. So warna, katakanlah kita nak buat ada warna untuk background ni kan, macam ni ada warna kelabu ni, katakanlah kita nak kasih dia warna biru muda. So kita tekan, kita pilih dekat sini warna biru muda. Pilih warna biru muda. Lepas tu color. Lepas tu header color ni yang ni, tulisan ni, warna tulisan ni. Katakanlah ni color pink kan. Katakanlah saya nak buat color
Color purple lah, saya buat color purple. Gelap. Okay, so saya buat macam tu. Lepas tu background image ni, kalau nak masukkan background image lah dekat sini, dekat contohnya macam sini, background image dia gambar baju dengan hanger ni. Tapi kalau dekat handphone biasanya orang tak nampak sangat pun background image tu. Tapi untuk desktop view dia jadi cantik lah. Tapi contohnya sekali ni saya tak buat background image ni. So saya nak display item. So saya tekan item. Katakanlah saya pilih hand wash. Hand wash. Top, bottom, garment. Contohnya yang ni lah. Hand wash. Ada item kat sini. Oh, satu item ni tak ada sangat. Kategori hand wash lah. Ni nak record boleh kau punya ni? Hello? Nak record? Senang sih kalau record tu dia nak start ni. Saya memang record pun, nanti saya akan share dekat YouTube. Memang sebabnya yang ni pun pergi laju kan. Tapi kalau nak record sendiri pun boleh juga, tak ada masalah. Senang sikit. Pasal banyak sangat ni kalau nak ingat ni. Betul. Banyak juga lah. Kau share dari YouTube. Okay. So, saya teruskan So dia akan nampak macam ni lah, lebih kurang dia akan nampak. Saya tekan generate ni, dia akan nampak hand wash. Lepas tu apa yang kita tulis bawah tadi lah. Kemudian tapi item ni dia tak keluar, dia keluar macam ni je. Sebabnya sistem belum panggil lagi item tu, dia hanya tulis satu ni, kita panggil shortcode sajalah. So nak ni saya tekan apply. Apply pun sama juga, ini tak nampak apa sangat, tak apa. Tekan je save display dulu. Tapi saya nak tengok macam mana sebenarnya jadi ni, saya tekan sini, tekan bawah ni, tekan see mini site. Tekan see mini site ni dia akan keluar bawah sikit. Sini dia akan keluar ni, hand wash. Tapi sebab gambar item tak ada sangat, so dia keluar gambar yang ni je lah. Lepas tu dalam hand wash ada 2 item je, so tak ada sangat apa barang pun lah. Tapi kalau kita buat macam dry cleaning banyak gambar, dia akan keluar macam ni, dia akan keluar cantik lah. So tu je lah, kita boleh ulang benda yang sama untuk item servis-servis lain yang kita nak bagi tahu kepada customer. Okay. Dan tu je lah, so simple saja kita buka mini site, add section, kemudian pergi kat template ni, lepas tu buatlah, ada template sekarang ni, ada template item and kategori. Yang ni lah yang kebanyakan kita pakai, yang ni lah item and kategori lah. Lepas tu yang lain lah, image and left selection dan sebagainya lah, boleh tengok lah. Okay, so itu, lepas tu dah siap lah. Lepas tu sekarang ni kita boleh promote website ni. Kita tunggu WhatsApp daripada customer ataupun notifikasi daripada sistem cakap dah ada customer buat order. Itu je kot yang saya cerita dengan Laju juga. So sebelum ni kalau ada apa-apa soalan tu boleh terus tanya lah. Kalau ada soalan pasal sistem juga, topik lain pun boleh juga, boleh terus tanya lah kalau ada lah. Tu Hakim eh? Oh, jumpa hari tu sekali kan? Lupa lah. Betul lah. Ada soalan? Soalan biasanya Bahaya Drive banyak soalan.
Setakat ni okey lagi. Tengah buat benda yang baru. So kalau ada soalan lagi saya tanya. Background tu dah tukar background belakang tu. Background belakang kat mana? Tu belakang awak tu lah. Tak Hari tu tukar. tak ada kan? Yang ni baru buat. Oh, baru buat okey. Cantik juga hari tu. Oh betul lah hari tu macam kosong, tak ada juga benda tu kan. Itu innovation. Yelah betul lah itu tengah renovation. Saya ada Lepas tu, satu apa tu? semalam dia tak tahulah sistem kenapa. Ada customer ambil barang. Okey. Saya dah klik delivery apa semua. Lepas tu dia nak hantar yang baru. Okey. So bawah tu dia ada new order kan. Betul. So saya tekan new order tu, saya kirim macam biasa, dah habis. Saya baru perasan yang dekat order tu tak ada nama, tak ada nombor telefon. Tapi dia keluar nombor. Oh, I see. Ingat tak nama customer tu atau sebabnya saya kena tengok juga, mungkin kadang-kadang customer tu ada karakter pelik-pelik, dia ada huruf pelik-pelik kan, dia reject nama. Kalau ingat tu nanti boleh WhatsApp saya lah nama customer tu. Boleh. Saya ingat nama dia. Saya test balik kenapa jadi macam tu lah. Boleh. Tapi biasanya tak ada jadi macam tu kan? Biasa tak jadi. Semalam first time jadi. I see. Okay kan, saya check balik. Kalau ataupun kalau boleh juga kasih dia punya nombor bil yang sebelum dia buat new order tu. Boleh. Okay. Lepas tu saya tahu yang Buyer Dry tu sebelum ni buat delivery charge ikut kilometer kan? Ikut kilometer. Tapi sekarang ni kalau yang baru, sistem yang baru kita update ni, benda tu dia tak support tau. Dia bila customer buat order tu, last kali bila dia nak pilih delivery tu, dia tak boleh tukar unit. Jadinya kena buat by area. Contohnya saya buat satu order baru kan. Kalau tengok dekat sini, saya buat order baru. Dia tak boleh pilih by kilometer tau. Macam ni kan. Order baru. Saya tekan check out ni, dia keluar macam ni kan. Please choose delivery item ni, choose delivery. Bila saya tekan sini, tak boleh. Boleh jugalah tapi biasa customer tak ni pun, biasanya customer tak tekan pun kan berapa kilometer tu kan. Customer tak tahu kan. So lagi baik kalau buat delivery kawasan terus. So kita set up lah. Kita set up lah, macam kalau dekat sekitar, kalau dekat Batu Cave mungkin kalau sekitar dalam Batu Cave berapa harga dia. Kalau kat luar kawasan sikit berapa harga dia. Lepas tu kita boleh bagi tahu customer lah, dekat luar pada kawasan yang ada di dalam senarai ni kita tak support lah. Itu lagi senang lah. Sebabnya kalau yang saya perasan lah, kalau buat yang per kilometer tu customer biasa tak tekan pun, ataupun customer tekan satu je lah, satu kilometer. Betul. So bila customer tekan nombor satu je, so nanti kita orang akan edit balik berapa range kilometer daripada kedai rumah diorang. Macam tu boleh juga macam tu. So sekarang ni pakai yang ni je lah. So sekarang ni dia sama je, cumanya kami rasa lagi tepat lah kalau buat ikut area, jangan ikut kilometer. Nanti takut customer complain, customer cakap hari tu quotation harga lain, lepas tu bila ni harga lain pula. Macam tu lah. Setakat ni tak ada lagi lah komplain. Okay. Okay juga. Paling jauh pun kita orang ambil delivery dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam. Shah Alam, jauh juga Shah Alam dengan Batu Cave kan. Dia baru masuk Frankie baru masuk. Hi Frankie. Hai, sorry. Hai, apa tu? Kami dah habis lagi terangkan pasal Okay. buat web, how to design a mini site, how to
how to set up booking dan Okay. sebagainya. I just stay here lah. Uh, I just stay here. Nanti saya akan upload video ni, saya record meeting ni, saya akan upload juga lah dekat dalam YouTube, nanti boleh tengok jugalah. Tapi in the meantime, kalau ada spesifik soalan sama ada berkaitan ataupun tak berkaitan dengan topik pick up and delivery ni, boleh tanya je. Kita teruslah. Kalau boleh explain, saya akan explain seterusnya dalam sini lah. Kalau kot buat masa ni tak ada lagi lah. Nak tengok yang channel saya dah mini site ni. Contohnya kalau boleh saya boleh explain dekat sini. Contohnya macam ni sekarang ni, this is contohnya yang ni ada dekat laundry.worksanify.com ni adalah our demo unit. So the mini site looks like this lah. Ni lebih kurang. Kalau kita boleh design satu header atas, kemudian kita boleh design kita boleh explain pasal kita punya kedai, buat testimoni, kemudian tapi yang paling penting sekali kita boleh display kita punya harga lah, harga macam ni. Cara untuk design tu, first kali kena pastikan dekat price list kita ada gambar. Dekat price list. Dekat price list, make sure perkara yang kita nak tunjukkan dekat depan tu ada gambar. Kita macam ni ada gambar wash and fold, ada gambar dan sebagainya lah. Okay. Tapi saya faham Adobe banyak sangat gambar, jadinya tak semestinya kita akan tunjuk semua item. So kalau kita dah set benda tu ada gambar, kita buat dia featured dekat sini, kat belah kiri atas ni. Tekan featured lah, tapi make sure dulu sistem dah updated kepada latest version lah, because this is only available on the latest version. So tekan pilih featured so that kita boleh tunjuk item ni dekat bahagian depan sekali lah, dekat bahagian website kita. Okay, so kalau dah ada gambar, contohnya saya buat wash and fold ni. Wash and fold ni saya nak tunjuk dekat sini, dekat this mini site. So apa yang saya buat sekarang ni, wash and fold, saya pergi kat setting, dan saya pergi dekat mini site. Sekarang ni macam ni lah rupa dia lebih kurang. Saya nak masukkan dekat, katakanlah sekarang ni ada nombor 3 kan. Saya nak masukkan dekat bawah sini, dekat nombor 3 juga item dia. Dia ada nombor ni. So saya tekan add kat bawah kiri kanan ni ada add. Saya put yes, enable yes, position nombor 3 juga, title I would put. Actually kalau saya buat title dia akan keluar dekat atas lah. Kalau saya taruh title tu dia akan keluar dekat atas ni, dekat laundry pickup, testimoni, pricing, contact us. Tapi kalau saya tak nak dia keluar sebagai satu menu, saya just tinggalkan kosong saja bahagian title ni, tak ada title, saya confirm. Lepas tu then saya scroll ke bawah, saya pergi ke template. Saya choose template. Saya pilih je item and category. Kat sini saya tulis sini wash and fold. Wash and fold. Saya taruh tajuk lah, the header for the section. Kemudian saya tulis sini, saya explain sikit lah pasal wash and fold ni. Saya tulis lah we use environment something like di detergent. So event sensitive, something like that lah. Why do you want the coffee? Something lah, boleh explain further lah, buat ayat lah. Tu, saya pilih background colour. Saya nak section ni, katakanlah saya nak section tu, section colour should be purple. Saya buat purple pula lah. Purple, contohnya saya buat purple. Pink. Merah sikit. Purple. Itu header colour ni saya nak buat colour
navy blue. Dan saya display an item, saya cari sini pasal wash and fold. Contohnya saya akan tunjukkan wash and fold. Wash and fold. Wash and fold garments. Kemudian di kategori saya akan display juga wash and fold. Wash and fold. Okay, so saya tekan generate. Dia akan keluar macam ni lebih kurang, tapi akan keluar header, satu explanation bawah header tu, sub header, kemudian item. Tapi item ni dia tak generate lagi, dia belum generate lagi, dia just satu shortcode saja. Tapi don't worry, just tekan OK je, tekan apply dan save display. So bila saya pergi kat mini site, saya tekan refresh. Yang keluar macam ni lah. Dia akan keluar dekat bawah ni, wash and fold ni. Okay. So itulah, just pastikan kita ada gambar dekat dalam kita impresi, ada gambar, dan kita boleh pakai template tu dekat mini site. Kita terus boleh buat macam ni. So nampak okey lah. Okay. So, kalau customer nak order, customer view would, most probably akan jadi mobile view lebih kurang macam ni. So customer tengok dia nak order wash and fold ni, dia tekan di sini. Dan dia boleh buat order satu, atau dia buat 3 kilo. So dia juga nak order basuh soft toys, dia pergi ke cart. Boleh tekan check out lah. Kalau dia ada soalan, dia boleh tekan butang WhatsApp ni. So dia akan WhatsApp terus kepada nombor yang kita set untuk terima WhatsApp tu lah. So let's say since saya tekan check out, customer would choose delivery area. Kalau dia Petaling Jaya, so okay, tekan add dan terus masukkan nama dia, nama, so my name here, confirm. Kalau returning customer, dia akan cakap macam ni lah. Customer dia dah ada, tekan kalau okay, betul itu you, tekan yes continue. Lepas tu saya akan dapat booking. Kalau tengok dekat belah kanan kat sini, saya akan dapat satu notifikasi. Dan juga kalau customer terus tekan okay ni, dia akan hantar satu WhatsApp lah kepada nombor yang kita dah set. So kalau customer tu akan hantar WhatsApp kepada kita, nak cakap dia dah buat satu order lah. So untuk confirmkan order ni, just tekan je sini. So kita boleh tengok, tekan dekat quotation summary butang hitam. So kita nampak lah dia punya order bila semua lah. So kalau kita nak ambil dia punya order tu, katakanlah sampai hari bulan pilih yang dia pilih tu, kita pergi dekat booking and delivery. So pergi kat booking, katakanlah kita dah sampai dekat rumah dia, dah nak ambil barang dia. So kita tekan dekat bill ID nombor 25 ni, keluar paparan yang sama. So bila dah ambil barang dia, kita tekan convert to order. Convert to order ni dia akan convert booking tadi kepada satu order. So this is yang kita biasa tengok lah. So tekan je check out. Kalau dia belum bayar, tekan pay later lah. So kita boleh proses order ni macam biasa lah. And kalau order ni ada delivery, dia akan tulis dekat sini delivery, color merah ni. Maksudnya this item should be delivered lah. Dia bukannya ambil dekat kedai. Okay. Lebih kurang macam tu lah. So ada lagi detail lagi, tapi nanti I would share the video dekat dalam YouTube lah. Okay. Another thing to note, katakanlah kita nak buat pick up carpet kan, katakanlah ada aktiviti bermusim. Contohnya musim cuci curtain. Kita nak promote certain things sahaja. Kita nak supaya customer tu pergi ke landing page. Contohnya kita nak promote pasal cuci curtain, kita nak promote page cuci curtain sahaja. Untuk tu kita pergi kat setting. Kita pergi kat kita punya price list ni. Kita punya price list. Kemudian kita pilih item mana, item yang mana kita nak promote tu. Contohnya saya pilih item jacket ni. Mungkin musim COVID ni orang tak keluar pula kan. Mungkin kalau COVID habis, tengah-tengah bulan 11, 12, 1 tu orang ramai hantar cleaning jacket. So kita nak promote this particular item. Kita tekan dekat bawah ni ada ni, item link ni. Okay. Sekejap item link non user sekejap. Okay. Betul lah. So kita copy ni, kita boleh share lah, kita boleh share item ni kepada customer. So kalau customer tu pergi kepada link tersebut, dia akan terus pergi ke that particular item. So customer tak payah nak pilih-pilih barang lagi lah. Contohnya kita boleh buat benda ni untuk benda-benda yang bermusim lah. Contohnya macam cuci kapet, cuci curtain, benda-benda yang
ikut musim. So customer tak payah lagi nak cari mana barang tersebut lah. Kita dah kasih untuk dia terus. Okay. Selain tu banyak lagi sebenarnya, tapi saya explain je lah yang mana saya rasa menarik. Contohnya lagi satu, kalau kita nak cakap something pasal dry cleaning jacket ni kan, kita boleh tekan dekat sini, dekat description ni. Lepas tu kita boleh tekan dekat sini, dekat ada bawah ada HTML description ni. Kita boleh cakap lah, cerita lah macam mana kita cuci, kenapa cucian kita berbeza dan sebagainya lah. Contohnya saya tulis sini something lah apa tadi? Sebab saya ingat. This item sampai ada lah, cakap lah, kita boleh cakap lah jacket. Dan kalau nak highlight perkara ni, boleh tekan just highlight dan masukkan ni. Kalau nak masukkan gambar, katakanlah ada gambar macam mana kita cuci jacket kan, so that people should be convinced to how we cuci jacket, boleh tekan butang ni. Upload gambar. Tekanlah upload gambar. Gambar apa lah, katakanlah gambar ni lah, gambar orang gosok baju ni. Tekan, tunggu dia upload. Lepas tu ni pilih class responsive. Kalau class responsive ni supaya saiz gambar tu ikut size screen customer lah. So, tekan save. Lepas tu tekan sini save HTML. Okay. So macam ni, bila saya tekan dekat item tu, dia akan keluar dekat bawah sini lah, dekat bawah sini kita cakap pasal ni. This is dekat keluar macam ni lah, so customer tu betul boleh nampak lah. Okay, dan saya ada banyak lagi option lain yang ada lah. Boleh tengok jugalah kalau update kepada latest version, kita juga ada options dekat sini. Katakanlah kita nak pilih, kita nak bezakan kan, katakanlah kita cakap jacket ni mungkin panjang, mungkin pendek. Mungkin kita nak buat, kalau jacket tu panjang, mungkin ada charge yang berbeza. So mungkin kita boleh buat macam ni, select question. Ataupun bukan, apa ni lah select question, jacket panjang, long je bahasa Inggeris, long jacket to knee length lah, knee L-E-N-G, panjang ni mungkin kita nak. Lepas tu sorry ni soalan dia how long is the jacket, knee length. Kalau dia sampai ke lutut, kita nak buat charge extra dia, charge extra dia RM10. Lepas tu option kedua pula, kalau dia dekat Thailand, sampai ada lah, kita nak tambah lagi RM5 sajalah extra charges. So yang ni kita confirm. So bila kita buka item ni, dia ada dekat sini, dekat bawah ni, how long is the jacket. Kalau customer tu pilih knee length, dia akan tambah item, tambah harga lah, ditambah lagi RM10. Kalau dia pilih lagi Thailand, dia akan tambah RM5 lah. Ini untuk variation lah. Okay. So tu lagi satu ada pasal add-ons ni. Contohnya macam add-ons ni saya rasa lagi tepat kalau pasal pressing kadang-kadang customer tak bawa hanger kan. So kalau cakap dengan dia lah, kalau nak ada hanger, kita kena charge lah. Tengok pressing. Kalau pressing ni this one, top bottom gambar ni, kita buat satu option, add-on items, hanger one piece. Tambah harga 50% lah, 0.5. Kita dah confirm. So kalau customer pilih item ni, dia akan pergi sini, dia ada sini hanger 150%, dia nak satu hanger tak, so dia tekan +1 lah kalau dia tak bawa hanger sendiri lah. Betul lah. So those are the options yang ada untuk buat
untuk buat supaya customer experience bila di order dengan kita tu smooth lah. Dia tak ada sangat banyak soalan nak tanya kat kita menerusi WhatsApp. Kita nak supaya dia target customer boleh dapat semua info menerusi mini site dan booking form tu sendiri lah. So itu sajalah. Kalau ada apa soalan? Saya rasa banyak juga soalan, tapi kalau ada terus boleh tanyalah sekarang. Kalau dia yang returning customer tadi dia masukkan dia punya nama, dia keluar lah dia punya detail. Sistem akan detect daripada dia punya nombor phone dengan email. Kalau nombor phone ataupun email itu dah ada dalam kita punya database, sistem akan suggest bahawa dia ni adalah customer yang bernama sekian macam tu. Okey. So that dia tak adalah double entry kan untuk customer yang sama. Phone number lah kan. Betul lah. Biasanya phone number lah. Kalau dia pakai nombor handphone yang lain dia tak adalah. Kalau pakai phone number yang lain tapi email sama pun dia akan kira customer yang sama. Okay. Dia akan update the phone number to the new phone number. Okay. Tapi kalau dua-dua berbeza, nama sama tapi phone lain, email pun lain, dia akan save sebagai new customer lah. Okay. Puan Zai dengan Cik Faris, macam mana? Okey ke? Ada soalan? Kena buat dulu baru banyak soalan. Yalah, saya faham. Tapi itulah kena start dah tu, dah kena start buat delivery service, betul. Video tu nanti saya go through buat satu-satu, lepas tu baru ni upkan. Tengok. Nanti kalau ada soalan jangan boleh tanya saya. Cik Faris, ada soalan ke? So far tak ada lagi lah, sebab tak buat lagi. Tapi just nak tanya opinion lah. Sama ni buat ni customer okey ke using this service? Customer okey. Kalau macam wash bill laundry, sekarang saya dah tak manage wash bill laundry tu. Buat ni, tapi memang banyak orang order lagi-lagi sekarang ni semenjak PKP 2.0 dekat Selangor KL ni kan, memang banyak memang orang call tanya item macam apa yang diorang selalu hantar? Item kalau sekarang ni dry cleaning item, tapi sekarang ni dry cleaning dah kurang sebabnya function kurang kan, dah tak ada sangat function. Tapi banyakkannya hantar macam komputer, cuci biasa. Cuci biasa betul, cuci dengan household item macam bedsheet, duvet cover, toto dan sebagainya lah. Okay, just nak tahu dia punya take lah. Customer ni dia kadang-kadang setengah customer tu dia prefer not key in ni, dia suruh kita datang, you kira lah sendiri nanti baru you fill up. Ada macam tu. Yang tu boleh juga kalau customer yang macam tu, dia tekan butang skip ni. Kalau perasan dekat sini kan, dekat belah kiri ni. Ada butang skip ni. Kalau tekan skip ni, dia terus tak ada ni lah. Terus skip tu, dia tak payah pilih-pilih barang, dia terus isi nama dan bila dia nak kita datang saja. Okay kat macam ni. Pasal kadang-kadang customer ni susah nak kira ni. Kau datang sendiri lah, kau kira sendiri lah. Memang banyak customer macam tu, ataupun dia main pilih je item apa, nanti bila kita sampai memang item tu berbeza tu daripada apa yang dia key in tu. Betul. Okay. Alright. Barangnya So ini domain dia memang ni Works25 domain dia. Domain yang kita pakai tu lah, cumanya tak ada /admin tu, dia ni je. Kalau Sophie Laundry, sophieLaundry.works25.com. Okay. Alright. Okay, boleh nanti tak offer lagi servis lah, tapi nak kena go through first lah macam mana nak buat semua. Kalau tak ada lain, saya end awal lah sesi ni. Kami plan mungkin nak buat seminggu sekali kot sesi macam ni. Macam mungkin minggu ni pasal ni, minggu depan pasal accounting dan sebagainya. Sebabnya rasanya sistem tu tak digunakan sepenuhnya juga. Memang ada banyak function tapi orang tak pakai sepenuhnya. So nak kena explain how to use the system untuk lagi efektif lah. Kalau tak ada apa-apa, saya end dulu session kita ni. Thank you so much for coming. Terima kasih, Nick. Sama-sama juga. Okay, thank you Nick. Assalamualaikum. Assalamualaikum.